alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya diminta untuk menggantikan Al-Fadil Ustaz Hambali Zulkifli, mana ada keuzuran untuk tidak dapat hadir pada malam ini, yang sepatutnya membacakan kitab 40 perkara membatalkan iman. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para tuan guru, para asatizah, muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana kebiasaan kuliah saya pada minggu yang kelima, memungkinkan kerana pada bulan hadapan, bulan 2, bulan Februari, kita tak ada minggu kelima. Jadi kuliah yang di bulan hadapan tu mungkin dibawa untuk saya gantikan pada malam ni. Jadi sebagaimana kebiasaan, kita akan membacakan kitab Qawaribun Najah fi Hayatid Du'a, bahtera penyelamat dalam kehidupan para pendakwah. Semoga kita yang berada di dalam majlis ini diberikan oleh Allah rasa jiwa yang tenteram. Untuk mendapat jiwa yang tenteram, kita kena memandang dunia ini sebagai sesuatu yang hina. Sesiapa yang memandang dunia sebagai kemuliaan, jiwanya tidak akan tenteram. Yang kita kena pandang mulia ialah akhirat. Sebab itu orang yang memandang akhirat sebagai hina, orang ini jiwa dia tidak tenteram. Lebih-lebih tidak tenteram apabila orang yang memandang pencari akhirat itu sebagai hina. Itu lagilah tidak tenteram jiwa dia. Wahai sekalian pencari akhirat, marilah kita mengikhlaskan keberadaan kita dalam majlis ini. Dan jangan lupa untuk kita berniat i'tikaf dalam rumah Allah. Mudah-mudahan amal perbuatan kita ini diterima oleh Allah dan dianggap sebagai satu amal soleh, insya-Allah. Menyambung pada perbahasan tentang derita pemimpin dan para duat sepanjang sejarah. Telah pun kita menceritakan sebelum ini tentang penderitaan yang ditanggung oleh seorang penghulu kepada para tabi'in, iaitu Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu, yang mana beliau menderita, diseksa oleh pemimpin pada waktu itu, iaitu Abdul Malik bin Marwan. Pada malam ini kita akan menyambung, insya-Allah, 2 lagi kisah. Kalau sempat kita masuk 3. Tapi 2 kisah ni dia ada persamaan, iaitu kisah tentang seorang lagi tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair, dan kisah Imam Abu Hanifah An-Nu'man berhadapan dengan umara pada waktu itu. Ini tokoh-tokoh ulama yang berhadapan dengan umara. Umara yang zalim. Zalim dalam arti kata dia seorang yang oportunis. Seorang yang oportunis, orang yang mengutamakan hal-hal yang nampak hebat, tetapi telah melakukan zalim dengan pelanggaran kitab Allah. Bagaimana kita akan melihat tersepitnya ulama di antara jihad ilmu dengan
perancangan yang dimainkan oleh pemerintah untuk menaikkan rating populariti dan kekuatan pemerintahannya. Baik. Kata almarhum Dr. Fathi Yakan, selain daripada kisah Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu, ada lagi tokoh lain yang juga menderita di bawah pemimpin-pemimpin. Inilah tokoh-tokoh du'at, iaitu Sa'id bin Jubair. Beliau telah dimurkai oleh Hajjaj bin Yusuf, penguasa fasik dari Banu Thaqif. Beliau menanggung penyiksaan dan kezaliman dari Hajjaj. Akan tetapi segala-galanya itu dihadapi dengan penuh keberanian dan keras hati. Ancaman-ancaman ganas tidak sedikit pun melenturkan keazaman wajah Sa'id bin Jubair, sehinggalah beliau akhirnya dibunuh. Ketika Hajjaj bin Yusuf mengeluarkan arahan supaya Sa'id bin Jubair disembelih, Sa'id bin Jubair berkata, "Kataku ialah aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah sahaja. Tidak ada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Ambillah kata-kataku ini sehinggalah engkau menemuiku di akhirat kelak. Ya Allah, janganlah engkau benarkan dia membunuh sesiapa jua selepas aku." Beliau lantas disembelih dari urat leher kanan ke kiri, sedangkan lidahnya terus-menerus mengingati Allah. Ketika menganggapi peristiwa ini, Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan Hajjaj telah membunuh Sa'id bin Jubair, padahal tiada siapa pun ketika itu di dunia ini kecuali ia sangat memerlukan kepada ilmu Sa'id bin Jubair. Petikan daripada Wafayatul A'yan. Baik, kita tengok dulu kisah yang pertama, kisah tentang Sa'id bin Jubair, iaitu laki-laki warga Arab, tetapi bukan Arab, dia seorang laki-laki Habsyi, seorang tabi'in. Beliau adalah seorang yang terkenal alim dan ahli ibadah. Dikatakan beliau solat qiyam pada malam hari, mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat solat sunat saja. Baik, bagaimanakah boleh berlakunya krisis di antara Sa'id bin Jubair dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Baik, kita biasa mendengar tentang kisah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Beliau adalah seorang jenderal perang di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, seorang yang terkenal dengan kebengisan, kekejaman. Walaupun kita mengetahui bahawa ada sudut positif dan negatif Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini, tetapi seringkali kita lebih menumpukan ataupun lebih terkesan dengan kezaliman yang dilakukan oleh beliau. Sebab itu kata Imam Az-Zahabi, aku membenci Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi kerana Allah. Walaupun aku membencinya, tetapi ada lagi sudut-sudut kebaikan yang telah dia lakukan kepada Islam. Begitu juga di antara ulama sezaman pada waktu itu, iaitu Hasan al-Basri, juga mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, untuk makluman, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini asalnya adalah seorang yang
dididik dengan didikan agama yang baik. Dia adalah seorang yang sangat mencintai Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran dan menjadi pengajar, menjadi guru Al-Quran, sehingga ramai di antara anak-anak muridnya menjadi hafiz Al-Quran. Pada ketika umurnya 20-an, dia telah menyertai pasukan tentera khalifah. Daripada situlah dia menonjolkan bakat dan keberaniannya, sehingga akhirnya satu demi satu kedudukan di dalam tentera telah dia capai. Dia ini satu orang laki-laki yang terkenal dengan kesetiaannya kepada khalifah. Sehingga kan dia tidak membenarkan mana-mana rakyat menentang khalifah, berselisih daripada agenda khalifah. Bagi dia, sesiapa yang bercanggah dengan khalifah adalah pemberontak ataupun burah yang akan dia hukum dengan hukuman yang keras seperti bunuh dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat watak dia ni, mungkinlah kita kata kesetiaan, daripada sudut kesetiaan membabi buta dia ni, kalau dalam sejarah kita ni macam hang tuah lah. Kesetiaan hang tuah kepada Kesultanan Melayu Melaka. Di antara kebaikan dia, kita cerita baik dulu, Yusuf As-Saqafi ni tuan-tuan. Dia ni seorang yang sangat istimewa. Allah beri pada dia kekuatan hafazan Quran. Sehingga kan dia ni dikatakan mampu mengingati Al-Quran ni dengan ingatan yang luar biasa. Dia boleh hafal Quran, dia boleh sebut Quran ni tuan-tuan dalam hafazan ni secara terbalik. Dia boleh baca secara mengundur. Kalau kita kata apa? WYZ. Dia baca Z, WY. Kalau kita baca apa? Fa, Qaf, Kaf, Lam, Min, Nun, Waw, Ha, Hamzah, Lam, Alif, Ya. Dia boleh baca Ya, Lam, Alif, Hamzah, Ha, Waw, Nun, Min. Dia boleh baca terbalik. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad, dia boleh baca Ahad, Allah, Huwa, Qul. Dia boleh baca secara terbalik. Dia punya ingatan ni sangat hebat. Dia berjasa membuka banyak wilayah. Di antaranya ialah wilayah di utara Iraq, wilayah di India, wilayah di Oman. Dan beliau ini sangat sensitif kepada penghinaan terhadap Islam. Pernah ketikanya beliau menghantar tentera untuk membela maruah wanita yang telah dipermainkan, wanita muslimah yang dipermainkan oleh Yahudi. Sehingga kan dia telah menghantar satu pasukan tentera menghancurkan perkampungan Yahudi dan membakar kampung tersebut. Dan pernah juga dia menghantarkan pasukan tentera yang amat besar apabila dia mendengar ada wanita muslimah telah dihina di India. Dia hantar tentera Islam untuk mengalahkan orang-orang India yang beragama Hindu. Ini di antara kebaikan. Dia ni suka bersedekah. Seorang yang tidak korup. Dia tidak mengambil rasuah walaupun dia ni seorang yang zalim, ada pada kedudukan yang tinggi. Sehingga dikatakan waktu beliau meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan harta yang banyak. Seorang yang bukan orang kata kaki sakau, kita kata. Walaupun dalam keadaan dia begitu. Cumanya, kekurangan yang sangat ketara ialah apabila beliau ni telah banyak membunuh orang-orang hebat, orang-orang alim. Termasuklah sebahagian daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Pernah meruntuhkan Kaabah. Dalam tempoh 6 bulan dia mengepung Kaabah. Sewaktu Kaabah dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni ialah sahabat Nabi muda yang pernah berbai'ah dengan baginda Nabi. Beliau ni ialah orang yang sangat berani, yang pernah minum darah baginda melalui bekam. Jadi dia telah membunuh dan telah menyalib tubuh Abdullah bin Zubair ni di dinding Kaabah.
dia telah melontar batu-batu daripada majanik. Majanik ni macam lastik gergasi sehingga meruntuhkan Kaabah, mengorbankan nyawa wanita dan kanak-kanak yang tidak berdosa. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, bagaimana berlakunya krisis di antara Sa'id bin Jubair ni dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni. Ialah apabila sahabat kepada Sa'id bin Jubair, dia adalah salah seorang daripada panglima perang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang diperintahkan supaya membuat operasi membuka kawasan di Turki. Jadi apabila Abdul Rahman Al-Ash'a' ni, Abdul Rahman bin Ash'a' ni sahabat kepada Sa'id bin Jubair. Panglima tentera ini bila mana dia telah berjaya membuka beberapa kawasan, dia menghentikan seketika operasi kerana dia beranggapan untuk melanjutkan operasi nak membuka Istanbul ni, mereka perlukan masa untuk study bagaimana karakter penduduk supaya mudah mereka merencanakan strategi untuk membuka lebih besar wilayah. Tetapi tindakan Abdul Rahman Al-Ash'a' ini tidak dipersetujui oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dengan menyelar tindakan itu menyatakan bahawa Abdul Rahman ini seorang panglima tentera yang penakut. Kalau tak diteruskan operasi ini, dia akan pecat Abdul Rahman bin Al-Ash'a'. Maka Abdul Rahman bin Ash'a' dengan tentera-tenteranya menganggap itu adalah satu penghinaan. Dia bukan seorang yang penakut, cuma dia perlukan strategi untuk masa untuk menyusun strategi. Maka akhirnya dia berbai'ah dengan tentera-tenteranya untuk melakukan penentangan kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Daripada situlah tuan-tuan, satu demi satu wilayah di bawah penguasaan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi berjaya dirampas oleh Abdul Rahman bin Al-Ash'a'. Antaranya ialah Sajistan dan wilayah Persia. Bila dia nak pergi pula ke wilayah Kufah dan Basrah, yang ini wilayah yang dikuasai oleh Hajjaj, ketika itu banyak orang-orang kampung, terutamanya orang-orang ahli zimmah, telah lari meninggalkan kampung untuk menyelamatkan diri dan cuba berlindung di pinggir-pinggir kota. Tindakan ahli zimmah yang lari daripada kampung ni tuan-tuan telah menyebabkan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi serta kerajaan telah susut pendapatan hasil daripada kurangnya bayaran jizyah daripada ahli zimmah. Maka Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi telah mengarahkan ahli zimmah supaya balik ke kampung. Dan tindakan mereka menghalau orang-orang kampung yang tak berdosa ni, yang cuba nak mendapatkan perlindungan daripada peperangan itu, telah mendapat simpati daripada ulama-ulama, termasuklah Sa'id bin Jubair. Ini dia mula-mula konflik. Jadi bila ulama bersimpati dengan nasib rakyat, apabila berlakunya pertempuran di antara pemimpin-pemimpin negara ni, maka mereka menentang dasar dan kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj Al-Thaqafi. Pada waktu itu tuan-tuan, apa yang berlaku? Tentera-tentera yang dipimpin oleh Abdul Rahman bin Al-Ash'a' akhirnya kalah di tangan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Bila kalah, maka Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi telah memerintahkan tentera-tentera yang selama ini duduk di bawah Abdul Rahman Al-Ash'a', para ulama yang mendukung perjuangan Abdul Rahman bin Ash'a' datang kembali dan berbai'ah semula kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sebab dulu kamu telah membatalkan bai'ah. Kamu berbai'ah kepada panglima dia. Sekarang kamu kena berbai'ah semula kepada aku. Tapi syarat yang dikenakan oleh Hajjaj, sebelum kamu nak berbai'ah kepada aku, kamu mesti mengaku kamu telah kafir. Tentera kena mengaku kafir, ulama telah kena mengaku kafir. Maka sudah tentulah perkara ini
tidak dapat diterima sehingga akhirnya ramai tentera-tentera, ulama-ulama sehingga ribuan tentera-tentera tak mahu mengaku kafir telah dibunuh oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Manakala Sa'id bin Jubair telah lari menyelamatkan dirinya dan dihantar 20 orang perisik untuk menjejak langkah Sa'id bin Jubair. Selama 10 tahun akhirnya mereka dapat menjejak. Ini tuan-tuan, kebencian kepada ulama ini kadang-kadang muncul apabila ulama itu tidak sealiran dengan pemikiran pemerintah. Maka biasalah kita akan tengok fenomena di mana ulama diburu, ulama ditekan, ulama diberikan bermacam-macam ugutan dan sebagainya. Akhirnya ulama-ulama telah ditangkap dan ada yang dijatuhkan hukuman yang di luar daripada batasan kewarasan. Maka apabila Sa'id ni tuan-tuan ditangkap dan dihadapkan di hadapan di hadapan Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni tuan-tuan, maka dia tanya, Hajjaj ni dia tanya kepada Sa'id, siapa nama kamu? Maka dia kata, nama aku Sa'id bin Jubair. Sa'id ni maksudnya bahagia, Jubair ni maksudnya berani. Maka kata dak Hajjaj, la, bukan. Nama kamu bukan Sa'id, nama kamu ialah Syaqiq, celaka. Bin Kathir, anak kepada lumpuh. Celaka anak lumpuh, dia kata. Maka bila Sa'id dengar penghinaan begitu, dia kata apa? Mak aku lebih kenal aku daripada kamu. Siapa kamu yang nak tukar nama aku? Maka tanya lagi Hajjaj kepada dia, apakah yang kau nampak tentang aku? Apa pandangan kamu tentang aku? Maka dengan beraninya kata Sa'id bin Jubair, engkau adalah pemimpin yang telah melanggar kitabullah. Kata je kamu ni sayang ke Quran, tapi kamu telah buat banyak tindakan yang melanggar kitabullah. Engkau telah banyak mengutamakan hal-hal yang nampak hebat, tetapi membawa kepada kehancuran dan menjerumuskan ke dalam neraka. Ini yang kita tengok kadang-kadang pemimpin-pemimpin ni tuan-tuan, kerana dia ni opportunis kepada sesuatu idea ataupun gagasan, sampaikan tuan-tuan dia ni telah melanggar kepada hukum hakam yang telah ditetapkan dalam kitab Allah. Dan dia cuba bawa pula ulama-ulama yang boleh menjadi tukang pengeluar dalil untuk menghalalkan segala dasar dan tindakan yang dia buat. Mana-mana ulama yang tak sealiran, maka dia akan dilabelkan sebagai burah, penentang, penjahat dan sebagailah label-label yang diberikan. Akhirnya kata Hajjaj, aku akan bunuh kamu hari ini. Aku akan bunuh kamu. Maka kata Sa'id bin Jubair, kamu boleh merosakkan duniaku. Mana kamu boleh bunuh aku. Tapi aku akan merosakkan akhirat kamu. Kamu tidak akan dapat kebaikan. Setelah kamu akan bunuh aku, akhirat kamu akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya tuan-tuan, dia telah mengarahkan algojo dia untuk menyembelih Sa'id bin Jubair. Sebelum itu Sa'id bin Jubair pernah sempat berdoa, ya Allah, jangan lagi ada orang sesudah aku yang akan dizalimi oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Maka tuan-tuan, setelah matinya Sa'id bin Jubair, dalam tempoh 2 minggu saja tuan-tuan, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tiba-tiba mengidap demam panas. Sehingga dia meracau-racau dan menyebut-nyebut nama Sa'id bin Jubair. Seolah-olah Sa'id bin Jubair ni datang mengganggu beliau. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan menyebut-nyebut nama Sa'id bin Jubair. Ini kisah Sa'id bin Jubair. Yang keduanya tuan-tuan, kita tengok pula kisah Abu Hanifah. Abu Hanifah An-Nu'man. Abu Hanifah An-Nu'man ni ialah salah seorang daripada ulama, 4 orang ulama mazhab fiqh. Dan dialah satu-satunya imam yang bukan berbangsa Arab. Imam mazhab fiqh.
Kalau Maliki, Syafi'i, Hambali itu semua orang Arab. Abu Hanifah dia bukan orang Arab. Dia campuran di antara orang Parsi dengan orang Pakistan. Dia bukan orang Arab. Abu Hanifah An-Nu'man. Nama dia siapa sebenarnya? An-Nu'man bin Thabit. Tapi dia mengkauniahkan dengan gelaran Abu Hanifah, iaitu anak dia nama Hanifah. Dia bapa kepada Hanifah. Abu Hanifah An-Nu'man juga satu contoh yang relevan dalam konteks ini. Beliau tidak bersetuju dengan tindak tanduk politik Abi Ja'far Al-Mansur. Menurut Daud bin Rashid Al-Wasiti, aku pernah menyaksikan Imam Abu Hanifah diseksa. Tiap kali beliau dikeluarkan daripada bilik tahanan, beliau dipukul 10 kali. Tuan, ni sahabat yang sama-sama duduk dalam penjara. Dia tengok depan mata dia, setiap kali Abu Hanifah dibawa keluar daripada sel, dia akan balik dalam keadaan kesan 10 kali sebatan. Dan dia disebat selama 11 hari. Bermaksud penderaan itu berulang kali sehingga 110 kali sebatan. Kena sebab. Kemudian apabila ia merasakan pukulan itu akan berterusan, Imam Abu Hanifah pun berdoa dengan suara yang rendah, Ya Allah, jauhkanlah aku daripada bencana mereka dengan kudrat-Mu. Melihat beliau masih terus dengan sikapnya, dengan prinsipnya, maka akhirnya beliau pun diracuni. Sesungguhnya Imam Abu Hanifah adalah seorang yang tabah dan gigih dalam jihad dan perjuangannya. Walaupun ketika hendak menghembuskan nafas yang terakhir, beliau sempat berwasiat supaya beliau ditanam di tanah perkuburan yang baik, yang tidak pernah berlaku rompakan di atasnya atau dirompak oleh penguasa. Diriwayatkan apabila kisah Imam Abu Hanifah sampai ke pengetahuan Abi Ja'far yang memerintah ketika itu, ia mengeluh dan berkata, siapakah gerangan yang dapat membebaskan aku daripada dakwaan Abu Hanifah semasa hidup dan semasa matinya. Okay, baik tuan-tuan, kisah yang kedua yang kita nak tengok pada malam ni ialah kisah tentang Abu Hanifah yang lahir pada tahun ke-80 Hijriah. Beliau ni seorang yang lahir daripada keluarga businessman. Jadi dia ni memang pakar dalam bab niaga, hafal Quran ketika umur 10 tahun. Beliau ini pernah didoakan oleh Sayyidina Ali. Ketika mana datuk dia pernah mengunjungi Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mendoakan agar Allah mengurniakan seorang zuriat yang alim, yang baik daripada leluhur datuk dia. Jadi keluarga dia sangat seronok. Sebab apa? Sebab pencapaian yang ditunjukkan oleh Abu Hanifah. Nama Hanif itu diambil, ada pendapat mengatakan kerana dia ni seorang yang kuat beribadah. Dan ada pendapat yang mengatakan Hanif itu diambil daripada bahasa Iraq. Hanif ni bermaksud dakwat. Dia nak menunjukkan bahawa Abu Hanifah ni seorang yang suka menulis, banyak mengarang kitab. Banyak guru-guru dia. Dikatakan ada 4,000 orang guru dan 90 lebih guru dia adalah terdiri daripada para tabi'in. Baik, dia ni hidup di zaman kerajaan Bani Umayyah sudah mula melemah. Mana nak dalam transisi nak berubah daripada kerajaan Bani Umayyah kepada kerajaan Bani Abbasiyah. Di zaman Bani Umayyah, dia berhadapan dengan penguasa Iraq pada waktu itu, iaitu Ibnu Ubairah. Ibnu Ubairah ni nak menumpang populariti dia. Kerajaan tengah gawat, rakyat tengah memberontak, tak percaya kepada pemerintah, jadi dia cuba cari tokoh-tokoh, figura-figura yang orang kata disenangi oleh rakyat untuk duduk sama dengan dia supaya dia dapat manipulate dan menenangkan keresahan rakyat. Ini opportunis pemerintah ni tuan-tuan. Dia akan ambil orang-orang yang dirasakan dapat menstabilkan kedudukannya. Tetapi di zaman Bani Umayyah,
pelawaan Ibnu Ubairah untuk menjadikan beliau sebagai hakim ditolak. Beliau telah diugut dan dipenjara, bahkan dipukul. Selepas jatuhnya kerajaan Bani Umayyah, naik pula kerajaan Abbasiyah. Waktu itu umur dia dah 70 tahun dah. Waktu itu dia pimpin oleh Abu Ja'far, Khalifah Abu Ja'far. Sekali lagi, kerajaan baru ni tuan-tuan juga nak mempergunakan beliau. Walaupun dia dah umur 70, disuruhnya jadi qadi. Maka bila dia berjumpa dengan Khalifah Abu Ja'far, dia kata, aku tak boleh jadi qadi. Kamu kena cari orang lain. Tanya dah Khalifah, kenapa kamu tak boleh jadi? Dia kata, sebab ada orang yang lebih pandai daripada aku tak pandai. Maka kata dak Khalifah, bohong. Mana ada orang lebih pandai daripada kamu? Maka kata dak Abu Hanifah, itu telah membuktikan bahawa saya tidak layak, Tuan. Tuan sendiri mengakui yang saya ni seorang pembohong. Mana mungkin seorang pembohong layak untuk diangkat ke jawatan qadi? Jadi tuan-tuan, Khalifah merasa tercabar dengan pendirian yang ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, dalam Islam ni tuan-tuan, pendirian itulah kemenangan. Orang yang berpendirian, dia tidak akan pernah kalah. Orang yang menjual pendirian, sekalipun dilihat menang, sebenarnya kalah. Orang yang menang sebenar-benarnya ialah orang yang tidak rela menjualkan pendirian. Hari ini masalah tuan-tuan, kita tak ada pendirian. Pendirian kita boleh dijual dengan imbuhan duniawi. Oleh sebab itu tuan-tuan, dia telah disuruh jadi apa? Qadi. Kenapa dia tak mau jadi qadi? Kenapa dia tak mau bantu kerajaan? Sebab dia melihat bahawa kerajaan tidak benar-benar ikhlas nak mengangkat dia sebagai orang yang melaksanakan tanggungjawab itu. Kerana dia sudah mengetahui bahawa kerajaan akan mengikat dan mengunci lidah dia untuk bercakap hanya sejajar dengan apa yang dikehendaki oleh kerajaan. Nama saja dia ni qadi, tetapi dia tahu dia tidak akan dapat berlaku adil pada seluruh rakyat. Rakyat mungkin akan dihukum, tetapi pemerintah dan orang-orang yang ada berkaitan dengan pemerintah, sudah tentu mereka ini tidak akan menerima layanan yang sama rata seperti mana rakyat. Sedangkan Nabi kata, dalam kehakiman kita kena melayan semua orang sama rata seumpama gigi sikat. Tak ada yang tinggi, tak ada yang rendah. Siapa pun kamu, di hadapan mahkamah, di hadapan keadilan, kamu adalah sama sahaja. Sikap inilah yang telah menyebabkan akhirnya dia telah dipenjara dan disebat sebanyak 100 kali sebatan. Akhirnya tuan-tuan, Al-Gojo yang telah menyebab beliau itu sangat menyesal kerana dia tak tahu selama ini tubuh yang disebat itu adalah Imam Abu Hanifah. Pernah ketika teruknya dia disebat, seluar dia hampir terlondeh. Teruk sangat dia disebat. Pukulan tu 10 kali sebatan tu. Sehingga kan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tutupkanlah keaiban aku daripada ditonton oleh orang. Maka dengan karamah Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, Allah memelihara seluarnya daripada terjatuh, ikatan seluarnya kembali kemah, sehingga tertutuplah keaibannya daripada dipertontonkan oleh orang. Akhirnya tuan-tuan, apabila dia tak mau juga berubah, dia telah diletakkan racun dalam makanan. Ini cara jahat. Sebagai seorang pemerintah, dia tak mau tunduk kepada rakyat, tak mau tunduk kepada ulama'. Maka ulama' sebegini tak boleh hidup, maka diletakkan racun supaya tak nampak yang dia ni bunuh secara terang-terang. Kalau dia bunuh secara terang-terang, sudah tentu akan berlaku kebangkitan rakyat.
Maka bila letak racun ni tuan-tuan, ulama tersebut akan mati secara perlahan-lahan. Akhirnya tuan-tuan, apabila sudah nazak, Abu Ja'far rasa amat menyesal dengan tindakan beliau yang menzalimi. Dia pergi minta maaf dan merayu kepada Imam Abu Hanifah. Bila ditanya apakah yang boleh aku buat untuk aku dapatkan kemaafan kamu, maka kata Imam Abu Hanifah kepada Abi Ja'far, aku hanya ingin kau mengeluarkan aku daripada neraka dan memasukkan aku ke dalam syurga. Maka jawab Abi Ja'far, aku tak boleh melakukan itu. Hanya Allah saja yang boleh melakukan itu. Maka kata Abu Hanifah, tapi itu saja yang aku mahu. Aku nak aku dikeluarkan daripada neraka dan aku dimasukkan ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, akhirnya Allah telah mengambil nyawa Imam Abu Hanifah di tangan seorang pemimpin yang zalim, kerana telah menghukum orang yang tidak sealiran dengan dia, orang yang tidak boleh mendukung agenda dia, sehingga kan kita lihat mereka telah meletakkan ulama di tempat yang hina. Kalau tuan-tuan tengok, pada hari ini ulama-ulama banyak yang telah dipergudakan oleh pemimpin-pemimpin ataupun umara. Sepatutnya umara memuliakan ulama, bukan ulama memuliakan umara. Ulama adalah penasihat kepada umara. Umara kena selalu berdampingan dan mendengar nasihat daripada ulama. Ulama bukan berpagi-pagi di pintu umara, tetapi umara lah yang perlu datang ke rumah ulama atau ke majlis-majlis ulama untuk mendengar nasihat. Pernah satu ketika tuan-tuan, berlakunya peristiwa kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Pada waktu itu, khalifah pada waktu itu tuan-tuan, dia panggil Imam Ahmad supaya datang ke istana untuk merawat gundik dia yang sedang kerasukan jin. Dah panggil banyak dah tukang-tukang ruqyah ni nak halau jin tu, tapi tak boleh. Tiba-tiba ada orang beritahu di hujung kota tu ada satu orang namanya Ahmad bin Hanbal, dia ni hebat orangnya, tuanku boleh panggil. Maka raja pun memerintahkan supaya dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal ke istana untuk meruqyah gundik dia, halau jin. Bila datang tentera dia nak membawa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal kata, kenapa aku nak kena ke istana? Kalau tuanku yang berhajatkan aku, dia kena datang ke sini. Bukan aku yang berhajat kat dia. Kenapa aku kena ke sana? Tetapi dia punya pesuruh ni tak berani nak jawab lagu tu kat depan raja. Dia merayu di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal pun faham, dia pun kesian dekat pekerja raja ni. Maka dia kata lagu ni lah, dia kata, kamu balik dan bawa sebelah selipar aku ni dan berilah selipar aku ni kepada raja. Aku takkan datang ke istana, cuma bawa sebelah selipar aku ni, berilah kepada raja. Perintahkan raja, angkat selipar aku ni lebih tinggi daripada kepala dia. Dan ketika itu, hendaklah dia menyeru kepada jin yang sedang berada dalam tubuh gundiknya itu, hei jin, keluarlah kamu daripada tubuh ini, dengan arahan daripada Ahmad bin Hanbal. Maka bila mana raja mendapat perkhabaran begitu, marah raja. Rasanya sebagai satu bentuk penghinaan. Datang panggil ke istana, tak datang. Durhaka, tuan-tuan. Yang dihantar hanya sebelah selipar. Tapi dek kerana nak rawat gundiknya yang sedang kerasukan jin tu, tak apalah, kita cubalah, dia kata. Cuba. Maka dia ruqyahnya dan dia berikan arahan supaya keluar jin itu daripada tubuh itu. Maka serta-merta jin itu keluar daripada tubuh itu. Kata jin itu sebelum dia keluar,
Jangankan keluar daripada tubuh wanita ini. Kalau Imam Ahmad suruh aku keluar daripada negeri ini pun, aku akan keluar bersama kaum keluarga aku daripada negeri ini. Jadi tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hal ini adalah satu bentuk pengajaran yang nak ditunjukkan oleh ulama kepada pemerintah. Supaya jangan sombong dengan kedudukan, jangan sombong dengan kekayaan, dengan kuasa. Sehingga kita menganggap semua orang perlu mengangkat dan menghormati kita. Baik tuan-tuan, kita beri laluan sekejap kepada Insya' dan kita buat kesimpulan untuk kita tangguhkan pertemuan pada malam ini, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati. Tuan-tuan, dapat kita buat sedikit kesimpulan. Hormatilah para ulama. Kerana tugas para ulama ini sebagaimana tugas para nabi, memberikan peringatan kepada kita. Allah akan bertanya kepada kita nanti, alam ya'tikum nazir? Tidak datangkah kepada kamu orang yang memberikan peringatan? Manusia kat dunia ni tuan-tuan, dia rasa macam teguran ulama tu seumpama benda yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak mendatangkan kesan pada hati. Tapi di hadapan mahkamah Allah esok, Allah tanya balik, ada tak orang beri peringatan pada kamu? Qalu bala. Ya, ada. Qad ja'ana nazirun. Telah datang kepada orang yang memberikan peringatan kepada kami. Fakazzabna. Tapi kami mendustainya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Mereka akan berkata, Allah tak ada pun perintah benda semua ni semua. Tapi di hadapan mahkamah Allah esok tuan-tuan, fa'tarafu bi zambih. Baru mereka akan sedar, mengiktiraf akan kesilapan yang mereka telah buat. Fasuhqan li ashabis sa'id. Tapi itu semua sudah terlambat. Yang mana Allah akan campakkan kepada orang-orang yang sombong. Di antara sebab seorang itu sombong ialah kedudukan, kekuasaan, pengikut yang ramai. Dia merasakan tidak ada siapa yang layak untuk menegur dia. Tak ada siapa yang layak untuk memperbetulkan dia.
Selagi mana kita berkuasa, kitalah yang berada di pihak yang benar. Tak ada mana-mana mahkamah boleh mendakwa aku sebagai orang yang bersalah. Kesombongan ini bahaya, tuan-tuan. Sebab itu kita kena ingat, sebagai penutup saya nak sebut, ada 4 macam bala yang Allah turun kepada manusia. Yang pertamanya, Allah akan turunkan satu bala, musibah yang akan menghancurkan kita serta-merta. Sebagaimana Allah hancurkan kaum Ad dan kaum Samud. Kita tak tahu, tuan-tuan, kadang-kadang kesombongan pemimpin-pemimpin, bukan hanya di negara kita. Mana-mana negara boleh kita ambil pengajaran. Boleh menyebabkan kita ditimpa musibah. Secara mudahnya kita dapat lihat, kita boleh mencetuskan peperangan dengan negara-negara lain yang berkuasa besar. Mereka ada kelengkapan senjata yang besar dan mereka telah menyerang negara kita dengan menghantar peluru-peluru pandu sebagai contoh. Akhirnya, yang menderita adalah kita semua, rakyat terkorban, mati semua. Yang keduanya, tuan-tuan, bagaimana musibah itu datang menimpa kita. Kadang-kadang dia datang musibah tapi kita tak hancur serta-merta. Kita akan hancur sedikit demi sedikit dan akhirnya kita musnah. Mungkin dalam bentuk penyakit. Kita tak tahu sekarang ni sebagai contoh, gelombang COVID yang ketiga. Datang gelombang COVID yang ketiga ni, tuan-tuan, kita menderita dan membawa kematian yang lebih besar. Itu juga musibah. Yang ketiganya, cara Allah datangkan musibah ialah dengan Allah mendatangkan musibah yang kecil tetapi akan menenggelamkan nikmat-nikmat yang banyak. Ini kita takut. Bagaimana seorang itu boleh musnah? Dek kerana Allah uji dia dengan musibah yang kecil sahaja. Sedangkan dia telah tenggelam dalam nikmat yang banyak. Kita ambil contoh, tuan-tuan. Dalam kehidupan kita, Allah beri macam-macam pada kita. Allah beri kesihatan, Allah beri harta, Allah beri kekayaan, Allah beri kedudukan. Tiba-tiba Allah uji kita dengan masalah rumah tangga je. Suami ada masalah dengan isteri. Isteri cemburu buta. Sehingga kan suami ni jadi satu orang yang stres hidup dia. Kerana takut isterinya akan merajuk itu macam. Akhirnya hubungan dia dengan kawan-kawan, pekerjaan dia, perusahaan dia, semua jadi merundum. Kerana apa? Kerana dia tak tahan dengan sikap isterinya. Atau mungkin seorang isteri yang Allah uji mendapat suami yang baik, yang mewah, yang memanjakan dia. Tiba-tiba hari itu suami dia terkhilaf. Dia telah tidur dengan satu perempuan yang membawa penyakit HIV. Sebagai contoh. Dia tengah berjumpa dengan klien tak sedar, sonok-sonok. Akhirnya dia terkhilaf, dia tertidur dengan satu perempuan yang sengaja dirancang oleh klien dia untuk mengenakan dia. Dia tidur dan dia dapat HIV, dia tidur dengan isteri dia. Isteri dia juga kena HIV. Dia cuba nak merahsiakan, dia cuba nak bertaubat daripada dosa dia. Tapi dia sudah terlanjur. Akhirnya bila isteri dia sedar yang dia telah mengidap HIV dek kerana suami dia curang di belakang dia dengan perempuan yang kotor, akhirnya perempuan itu telah meminta cerai daripada suami dia. Dan dia bernekat untuk memusnahkan kehidupan laki-laki lain yang dianggap semua macam perangai suami dia. Jalang. Suami apa? Hidung belang. Laki-laki hidung belang. Dia minta cerai dengan suami dia, dia pergi tidur dengan jantan-jantan lain. Dengan niat apa dia? Dia akan sebarkan penyakit yang ada pada diri dia kepada laki-laki yang dianggap semuanya macam perangai suami dia. Allah uji dia sikit je sebenarnya. Tapi kerana ujian itu, dia sampai tenggelam nikmat-nikmat yang lain. Dan yang keempat, tuan-tuan, Allah uji kita dengan musibah. Dengan cara macam mana? Allah datangkan pada kita nikmat. Satu nikmat. Yang mana nikmat itu tiba-tiba berubah menjadi musibah dan menelan semua nikmat-nikmat yang lain. Yang ni kita takut. Allah uji kita dengan satu nikmat. Tak pernah kita. Tiba-tiba kita dapat satu benda yang kita tak sangka-sangka dapat. Kita dapat jawatan, kita dapat kedudukan, kita dapat penghormatan, kita dapat kuasa, kita jadi orang kaya. Kalau dulu waktu kita tak ada benda tu,
Kita boleh jadi orang baik. Kita dapat nikmat datang ke masjid. Dapat nikmat menuntut ilmu. Dapat nikmat sembahyang di awal waktu. Dapat nikmat mendampingi ulama. Tapi bila kita dah dapat nikmat yang baru, sembahyang pun hujung-hujung waktu. Jemaah, payah nak ada dah. Majlis ilmu, tak pergi dah. Ulama, tidak lagi didampingi, bahkan dibenci. Akhirnya tuan-tuan, kerana nikmat yang baru itu, telah memusnahkan nikmat-nikmat yang lain. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, tuan-tuan. Sebab itu kita kena selalu berdamping dengan ulama. Supaya kita selalu dituntun kepada jalan yang benar. Yang baik daripada Allah, yang lemah dari saya, mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina tawassaw bil haqq